Salam sejahtera dan selamat hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan anda sedang menonton segmen Malaysia Memilih. Jika dalam episod Malaysia Memilih sebelum ini anda bersama dengan rakan tugas saya Syafizan Johari, iaitu ada membincangkan ataupun ada bercakap berkenaan dengan satu topik, iaitu berkenaan dengan calon luar, mereka yang dikategorikan di bawah calon luar untuk bertanding menghadapi Pilihan Raya Umum PRU ke-15 kali ini. Tapi pada jam ini kita nak bercakap berkenaan juga calon yang bakal bertanding dalam PRU ke-15 ini. Tapi kita perincikan di bawah tema belia, yang mana kalau di bawah tema belia itu calon mana yang bakal bertanding bagi menghadapi PRU ke-15 ini senarai sudah pun dikeluarkan, dan kalau boleh saya nak kongsikan data seperti yang dikongsikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang mana menunjukkan ini adalah merupakan bilangan calon yang bertanding berdasarkan julat umur seperti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, yang mana mereka yang berada dalam lingkungan umur 21 ke 29 tahun di peringkat Parlimen menyaksikan 19 individu bertanding dalam PRU 15 kali ini. Manakala bagi DUN, di peringkat DUN iaitu melibatkan DUN Pahang, Perlis dan Perak, sebanyak 17 calon bertanding. Manakala bagi DUN N66 Bugaya Kosong, ini bagi lingkungan umur 21 ke 29 tahun, dan kita saksikan di bawah lingkungan ataupun julat umur 30 ke 39 tahun di peringkat Parlimen kita menyaksikan sebanyak 129 calon bertanding. Manakala bagi DUN yang sama juga di sini jumlahnya 75. Manakala bagi DUN Bugaya satu calon, dan bagi kategori julat umur 40 ke 49 tahun di peringkat Parlimen menyaksikan 241 calon bertanding bagi PRU ke-15. Manakala bagi DUN iaitu 106 dan DUN Bugaya 3 calon. Seterusnya, kalau kita lihat julat umur bagi 50 ke 59 tahun di peringkat Parlimen, kita menyaksikan jumlah tertinggi iaitu sebanyak 298 calon bertanding berbanding dengan kategori ataupun lingkungan umur keseluruhan seperti yang dikongsikan oleh SPR ini. 298 calon bagi peringkat DUN 144. Manakala DUN Bugaya satu calon. Manakala yang terakhir sekali iaitu pengundi calon tertua iaitu 60 tahun ke atas di peringkat Parlimen kita menyaksikan 258 calon bertanding bagi PRU ke-15 ini, dan ini jumlahnya seperti yang dapat lihat di paparan skrin. Dan kalau saya dapat kongsikan menerusi paparan skrin seterusnya, ini adalah wajah-wajah ataupun calon tertua bagi PRU 15 kali ini, yang mana kita tahu Tun Dr. Mahathir Mohamad 96 tahun bertanding di kerusi P004 Langkawi, dan ia diikuti dengan N06 Kubu Gajah Fuadin Kamarudin berusia 70 tahun dari Parti Pejuang. Berikutnya juga ini merupakan calon tertua juga di N Bugaya bagi peringkat DUN Sabah iaitu Kali PG Kuraini berusia 76 tahun mewakili PPRS. Tapi yang menjadi tumpuan kita pada jam ini, kita bercakap berkenaan dengan belia, iaitu kita melihat pada calon termuda yang diketengahkan bagi bertanding dalam PRU ke-15. Kita menyaksikan P181 di Tenom iaitu Peggy Chow Ziting berusia 23 tahun mewakili Parti Bebas. Dia diikuti dengan N12 Tambun Tulang iaitu Muhammad Syahmi Suhaimi 23 tahun dari Pakatan Harapan, dan N66 Bugaya Ju Fazli Shi Ahmad 33 tahun mewakili Bebas. Penting untuk saya kongsikan data-data ini buat penonton kerana selepas ini kita nak ulas berkenaan data ataupun calon muda dalam PRU ke-15 ini bersama dengan pengasas bersama Undi 18 iaitu Tamra Pillai. Tapi pada jam ini kita nak bercakap berkenaan dengan kemahuan, keperluan dan aspirasi belia pada masa ini. Kita juga mahu tekankan mengenai bagaimana usaha untuk melahirkan belia yang aktif, berkebolehan dan berkualiti. Dan pastinya ia menuntut mereka untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti kemasyarakatan, sukan, rekreasi dan berpersatuan. Dan untuk kupasan lanjut, kita nak bersama dengan wartawan Hafizi Rosli dari Kuala Terengganu. Hafizi, apa yang Hafizi boleh kongsikan bersama dengan penonton kita pada jam ini? Baik, terima kasih Niki. Niki telah pun menyebutkan sebentar tadi melihat kepada jumlah calon-calon bagi PRU ke-15 ini, melihat kepada range umur ataupun melihat kepada tahap umur mereka sendiri. Kalau saya lihat juga apa yang Niki kongsikan sebentar tadi, kita dapat saksikan mungkin sebahagian besarnya adalah daripada calon ini merupakan calon daripada yang berumur daripada 18 sehinggalah umur ke 39 ataupun 40 tahun. Dan ini satu perkembangan yang baik kerana sebelum ini kita dapat saksikan kebanyakan calon
calon-calon pada PRU15, mereka yang berumur ataupun berusia 50 tahun ke atas, 60 tahun, malah 70-80 tahun pun masih lagi dicalonkan. Tapi ini satu perkembangan yang baik apabila belia sendiri telah pun diambil kira, penlibatan belia dalam politik ini juga telah pun diambil kira dan dijadikan wakil ataupun calon bagi setiap parti masing-masing. Cuma saya nak bercakap sedikitlah mengenai belia ini. Kalau kita lihat apabila kita nak memastikan suara-suara belia ni diangkat dan sebagainya, pasti kita nakkan calon-calonnya juga adalah daripada golongan belia, supaya mereka ni dapat membuat keputusan dan juga dapat merangka dasar yang polis dan juga polisi yang dapat tahu kemahuan belia-belia ini semua. Itu aspek satu lagi. Dan satu lagi aspek yang saya nak juga bercakap adalah bagaimana sebenarnya kita nak membina karakter belia yang baik, yang berkualiti dan juga yang berkemahiran serta aktif. Ini juga aspek penting yang perlu ditawarkan oleh parti-parti politik untuk kita pastikan dalam fasa atau dalam tempoh belia ini berganjak ke fasa seterusnya, dewasa dan sebagainya. Fasa ini sangat penting kerana fasa ini akan menentukan di mana mereka, siapa mereka pada masa hadapan nanti. Dan kalau kita lihat kepada PRU ke-15 nanti, bagi jumlah daftar pemilih untuk golongan belia yang saya takrifkan pada umur 18 hingga 39 tahun adalah pada tahap ataupun adalah lebih, boleh saya katakan majoritinya adalah pada usia 18 hingga 39 tahun, di mana lebih 10 ataupun 11 juta pengundi yang akan mengundi pada PRU ke-15 nanti. Dan pastinya isu-isu belia ini kita akan tekankan bagaimana sebenarnya mereka ini boleh bergerak aktif dan juga boleh membantu antara satu sama lain menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan sebagainya. Dan di Terengganu ini yang saya berada ni, di belakang saya adalah merupakan bangunan ikonik, iaitu di Taman Tamadun Islam di Kuala Terengganu ini. Saya nak menyentuh sedikitlah mengenai belia di Kuala Terengganu ni ataupun di Terengganu secara keseluruhannya adalah, kalau kita lihat jumlah belia di Terengganu ini antara peratusan yang tertinggi yang bakal mengundi pada PRU ke-15 nanti, lebih daripada 50%. Jadi perlu kita tekankan jugalah apakah inisiatif yang dijalankan untuk memastikan ataupun untuk melahirkan belia yang berkualiti dan juga berkemahiran ini. Dan kita nak bercakap juga dari sudut mengapa sebenarnya belia ini perlu terlibat aktif dalam bidang-bidang ataupun dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan ini. Selain kita bercakap mengenai aspek pendidikan mereka ingin membina kerjaya mereka, pelibatan mereka dalam bidang di luar pendidikan dan sebagainya ini juga penting, seperti kita join ataupun mereka dapat sertai NGO ataupun aktiviti kemasyarakatan. Dan pastinya juga kalau kita lihat kerana dengan melakukan aktiviti-aktiviti sebegini, sebenarnya ia boleh menghindarkan belia daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik dan juga tidak berfaedah, seperti melibatkan diri dalam gejala sosial dan juga gejala dadah. Kerana di Terengganu ini antara negeri yang mencatatkan jumlah penagih dadah yang tertinggi, dan di mana kalau saya lihat kepada laporan pada bulan Jun 2022, seramai 12,033 penagih dadah direkod di Terengganu, dan ia merupakan kekal antara negeri yang mempunyai masalah penagihan dadah dan penyalahgunaan dadah tertinggi dalam negara. Jadi untuk kita pastikan supaya belia-belia ini tidak terlibat dalam kancah-kancah ataupun dalam gejala-gejala sebegini, kita perlu alihkan mereka kepada satu aktiviti yang mereka ataupun satu pengisian yang bermanfaat dan juga berfaedah, bukan saja untuk masyarakat tapi untuk diri mereka sendiri. Mereka boleh bina karakter mereka, mereka boleh buka fikiran mereka dan juga mereka boleh mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Jadi tadi juga saya telah pun menembual Majlis Belia Negeri Terengganu, dan beliau juga menyatakan bersetuju dengan kenyataan saya ini, mengatakan kita perlu create ataupun kita perlu jalankan aktiviti-aktiviti yang dekat dengan hati mereka, supaya mereka ni dapat hindarkan daripada aktiviti yang tidak berfaedah dan sebagainya. Jadi kita dengarkan apa yang dikatakan oleh wakil daripada Majlis Belia Terengganu ini. Melalui program ni, rakan muda dulu ditubuhkan adalah untuk membasmi gejala-gejala sosial. Ini bermakna apabila aktiviti banyak yang wujud di sekitar di kampung ataupun sebagainya, ini mengurangkan masa belia-belia kita untuk berfikir perkara yang tidak berfaedah. Jadi dia terlibat dengan program itu, akhirnya tidak dapat melibatkan dengan program-program ataupun perkara-perkara yang tidak baik. Jadi ini juga kunci kepada kita lah. Perkara pokoknya adalah kerajaan, termasuklah Majlis Belia Negeri sendiri perlu melaksanakan aktiviti secara berkala dan juga secara lebih kerap. Cuma kita sebagai badan NGO sudah tentunya kekangan kewangan lah.
Baik, kalau kita lihat sebelum ini pelbagai majlis-majlis belia ataupun persatuan-persatuan yang menggerakkan untuk belia ini, sebagai contohnya kita ada rakan muda pada saya kira pada lewat 1990-an sehinggalah pada awal 2000 dan di mana disusuli dengan IM4U dan kini kita ada iLead. Pastinya ini merupakan antara gerakan-gerakan untuk kita memastikan belia ni dapat bergiat aktif dalam bidang-bidang kemasyarakatan, kepimpinan dan juga pelbagai lagi. Antara aspek yang boleh disertai oleh belia-belia ini, kalau kita lihat di Terengganu juga banyak aktiviti-aktiviti ataupun NGO-NGO yang menggerakkan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, terutamanya fokuskan kepada belia ini. Sepertinya kita ada dari sudut ataupun dari bidang kepimpinan, dalam sukan, pertahanan diri, usahawan, agama, kecergasan dan juga cinta alam. Di Terengganu ini cukup bertuahlah kerana bukan saja menjadi salah satu tempat pelancongan dan sebagainya, tapi belia-belia juga sebenarnya boleh bergiat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan, sebagai contohnya NGO yang melibatkan untuk memelihara alam ini, membersihkan pantai dan sebagainya. Begitu juga dengan aktiviti kemasyarakatan, kita tahu setiap tahun bakal berlaku banjir di Pantai Timur. Ini mereka juga boleh terlibat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan seperti menolong masa-masa banjir dan sebagainya. Dan aspirasi ini juga disampaikan ataupun harapan ini juga disampaikan oleh wakil daripada Majlis Belia sebentar tadi, agar ketika PRU ini kalau boleh pemimpin-pemimpin dan juga parti-parti politik juga dapat menawarkan aktiviti-aktiviti sebegini kepada belia. Selain daripada menarik ataupun memancing undi-undi dan sebagainya daripada belia, mereka juga perlu tawarkan aktiviti-aktiviti yang sihat, dapat saya katakan. Dan juga pastinya tumpuan kita dalam kita nak melahirkan pemimpin-pemimpin kita daripada golongan belia ini, kita perlu tekankan kepada mereka supaya kita menggerakkan kempen anti rasuah, belia benci rasuah dan sebagainya. Kerana kita tak mahu nanti apabila mereka jadi pemimpin, mereka juga akan terlibat dalam isu-isu rasuah sebegini. Ini antara gerakan-gerakan dan juga antara inisiatif lah yang dijalankan khusus untuk belia supaya mereka dapat memenuhi masa mereka dengan membuat aktiviti yang berfaedah, dalam masa sama juga dapat membina karakter mereka dan dapat memastikan mereka ini boleh berdaya saing dan sebagainya. Mungkin itu saja yang sempat saya bawakan dari Kuala Terengganu ini, Nikisan. Fizi, kalau kita nak kaitkan dengan PRU ke-15 kali ini, kita menyaksikan calon-calon muda diberi ruang ataupun dibuka ruang yang lebih besar lagi. Dan selain kita menyaksikan undi 18 telah pun diimplementasikan, kita menyaksikan mereka yang berumur 18 ke 21 tahun pertama kali mengundi dalam pilihan raya umum ke-15 ini. Mungkin Hafizi di sana ada mendekati belia-belia ataupun bercakap dengan mereka di sana. Apa yang mereka harapkan supaya mereka mendapat pemahaman meluas berkenaan dengan pemilihan calon, mungkin di Marang itu sendiri ataupun di mana-mana kawasan di Terengganu yang Hafizi pantau? Ya, kalau saya lihat, saya ada temu bual beberapa belia yang pertama kali akan mengundi ini. Saya dapat bahagikan mereka kepada dua kategori sebenarnya. Yang pertama, yang mungkin mereka ini cakna dengan perkembangan politik semasa dan kenal mengenai pemimpin-pemimpin mereka. Dan kedua adalah mereka yang tidak berapa cakna dengan keadaan politik dan juga tidak berapa kenal dengan calon-calon dan juga tidak ambil tahu sangatlah mengenai isu-isu politik dalam negara kita. Bagi mereka yang cakna dengan keadaan politik dan juga isu semasa, mungkin pertimbangan mereka untuk memangkas nanti adalah melihat kepada keupayaan ataupun ketokohan calon-calon itu sendiri. Jadi mereka akan menilai semua perkara ini, aspek ini sebelum mereka dapat memangkah dan sebagainya. Dan bagi mereka yang tidak berapa cakna dengan keadaan politik, yang tidak berapa ambil tahu mengenai isu politik dalam negara kita dan juga parti-parti maupun calon, ada potensi katanya mereka akan mengikut kata-kata daripada ibu bapa mereka. Kalau mungkin bapa mereka ini akan memangkah parti A, maka anak-anaknya juga akan disuruh untuk pangkah parti A. Kalau pangkah parti B, ibu bapanya pangkah parti B, akan juga disuruh anak-anak mereka ini memangkah parti yang sama. Jadi ini yang kita risaukan kerana pastinya kita perlu berikan pendedahan kepada mereka. Kerana ini merupakan hak mereka untuk mengundi dan sebagainya. Jadi situasi ini kita perlu ubah dan kita perlu beri kefahaman. Dan di sinilah media memainkan peranan yang sangat penting untuk memahamkan mereka mengenai hak mereka, terutama dalam pilihan raya dan juga hak demokrasi ini sebenarnya, Nikisan. Dan semestinya aktiviti-aktiviti kemasyarakatan ataupun daripada NGO yang disediakan buat belia di Terengganu itu memberi kelebihan terutama sekali buat calon muda di Terengganu itu jika mereka terlibat dengan aktiviti-aktiviti ini, ianya sekaligus memberi kredibiliti untuk pengundi lebih percaya kepada mereka. Khusus sekali mereka adalah merupakan calon baru yang baru diperkenalkan ataupun baru ditampilkan dalam PRU ke-15 kali ini. Dan kita melihat kepada aspek itu juga, Hafizi, secara ringkas mungkin
apa yang Hafizi dapat lihat berkenaan dengan keterampilan calon-calon muda. Mungkin di sana di Terengganu sendiri Hafizi juga ada menemu bual wakil-wakil sayap muda politik di sana. Apa kata mereka? Ya, bagi mereka sendiri pastinya bagi calon-calon yang muda ini fokus mereka, tumpuan mereka adalah bagaimana untuk memancing pengundi-pengundi muda ni. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, dari sudut peratusan pengundi muda di Terengganu ni antara yang tertinggi dalam negara kita. Mereka tidak boleh lepaskan peluang ini. Kerana kalau sekiranya mereka melepaskan peluang untuk memancing pengundi muda ni, mungkin mereka bakal berdepan dengan kekalahan dan sebagainya. Jadi mereka telah pun menggerakkan pelbagai strategi mereka, bukan saja turun padang, pergi berjumpa dengan seramai mungkin penduduk-penduduk dan sebagainya, tapi pendekatan di media sosial juga penting, kata mereka. Ada yang walaupun sebelum ni tak pernah nampak pun ada calon yang buat akaun TikTok, tiba-tiba waktu dalam PRU ni ada yang buat akaun TikTok. Menari-nari itu tak penting lah, cuma pengisian tu sebenarnya yang sangat penting apabila mereka nak mendekati kepada golongan belia ini. Saya lihat mereka telah pun beradaptasi, calon-calon telah pun beradaptasi kepada interest atau kemahuan belia-belia, dan di sinilah saya kira merupakan salah satu langkah yang baiklah untuk kita mendekati belia dan juga untuk kita mendekati pengundi-pengundi muda ini sebenarnya, Nikisan. Baik, itu cerita yang dibawakan Hafizi Rosli, wartawan Sarawani yang kini berpangkalan di Terengganu untuk membawakan kita cerita-cerita menarik khususnya berkenaan dengan PRU ke-15 ini. Dan hari ini juga Hafizi berpeluang untuk mendekati para belia di sana. Kita dengarkan sendiri cerita yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang dapat membina karakter belia supaya mereka menjadi pemimpin yang bersedia dan juga berdaya saing di masa hadapan. Saya letakkan Hafizi Rosli. Selepas ini kita nak bersama dengan pengasas bersama Undi 18, Tarma Pillai, tapi kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.